Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ini bersama dengan Cikgu Yan untuk subjek pendidikan sasiah bagi murid yang berkefusian rendah. Okeylah anak-anak, pada minggu ni kita akan belajar tajuk mengamalkan cara hidup sihat melalui kecergasan fizikal. Wah, panjang ni tajuk kamu minggu ni. Apalah tu cikgu? Meh kita tengok sama-sama apa tu je. Okey, ini standard kandungan dengan standard pembelajaran yang cikgu dah terangkan kat tadi. Okey. Jom kita tengok gambar ni. Ada yang berpusing-pusing, ada yang berlari-lari, ada yang tarik tudung macam tu. Okey, ada yang atas kursi roda main bowling, kan? Gambar apa yang sebenarnya, apa yang cikgu nak sampaikan kat sini adalah kamu tengok gambar tu semua dalam keadaan yang ceria, yang gembira, kan? Yang sihat tubuh badannya. Semua ni dalam keadaan yang baik-baik sahajalah. Okey. Macam tu juga cikgu doakan kamu murid-murid yang berada kat rumah berada dalam keadaan yang baik sahaja sekarang ni. Okey, maksudnya kaitannya dengan kita punya tajuk tadi adalah kecergasan. Tajuk tu tadi kan, mengamalkan cara hidup sihat melalui kecergasan fizikal. Macam mana nak amalkan tu? Nanti cikgu terangkan. Okey, kalau gambar tu kita tengok dia sihat, dia ceria, bermaksud dia dalam keadaan yang baik sahajalah. Dia mengamalkan gaya hidup yang baik. Sebab itulah dia sihat, dia ceria, dia gembira. Okey. Seterusnya, terus cikgu masuk kepada isi pengajaran kita. Mengamalkan cara hidup sihat melalui kecergasan fizikal. Okey, terbagi kepada 3. Yang pertama, penjagaan badan. Yang kedua, pemakanan seimbang. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang ini adalah 3 perkara yang kita akan belajar. Okey, yang pertama, cikgu kalau kefungsian rendah memang cikgu suka bermain dengan gambar. Gambar lebih senang menjelaskan apa yang cikgu nak sampaikan, kan? Okey, murid-murid kita tengok. Penjagaan badan. Okey. Yang pertama tu gambar gosok gigi, gambar mandi, gambar basuh tangan, membersihkan telinga, shampoo rambut serta memotong kuku. Ini semua adalah aktiviti penjagaan badan lah. Kenapa kita kena jaga badan kita? Kalau kita tak jaga badan kita, kan? Badan kita kotor, badan kita tak bersih, kan? Jadi apa yang akan ada kat badan kita? Mestilah yang datang tu kuman. Terutamanya kita hidup dalam keadaan sekarang, hidup dalam zaman pandemik COVID-19 ni, kita lagi kena kerap menjaga kebersihan diri. Penjagaan badan kita kena lebih titik beratkan, kan? Kalau kita tak sendiri tak jaga badan kita, kita sendiri tak nak jaga kebersihan, tak nak badan ni bersih, memanglah penyakit-penyakit pun senang nak datang dekat diri kita. Okey, kamu kena jaga diri kamu sebab badan ini adalah tanggungjawab kita sendiri. Kita tak boleh harapkan mak ayah saja, tak boleh harapkan orang lain. Kamu kena sendiri usaha macam mana nak jaga badan kita, kan? Senang, jaga kebersihan diri. Itu saja, tak susah pun, kan? Sebab ni diri ni kita punya, kita sendiri kena bertanggungjawab, kan? Okey anak-anak, seterusnya. Pemakanan seimbang. Ini cikgu ambil piramid makanan daripada KKM, Kementerian Kesihatan. Okey, piramid makanan ni. Yang bawah tu, kita mulakan yang bawah tu. Gambar nasi, mi, roti, bijirin, ubi-ubian, kan? Okey, seterusnya yang bawah tu kita kena ambil makan tu banyak. Banyak tu bermaksud janganlah banyak sangat tu, kan? Tak adalah, maksudnya lebih banyak kuantitinya berbanding dengan yang atas gambar-gambar yang atas tu, kan? Okey, kamu tengok bentuk piramid. Lagi lebar bentuk tu, lagi banyak kamu kena ambil berbanding dengan gambar yang berada dekat atas tu. Yang atas tu kena kurangkan. Okey, kita go through satu-satu. Dan seterusnya buah-buahan pun kita kena makan. Sayur-sayuran kena makan. Tak boleh lah, tak nak lah cikgu sayur tak sedap. Tak boleh macam tu. Kalau kamu tak makan makanan yang seimbang, asyik nak makan ayam, ikan je, kan?
nak sedap je, tak boleh lah. Kita kenalah makan makanan seimbang, barulah kita punya tubuh badan pun secara automatik menjadi sihat. Okey. Seterusnya, ikan, ayam, daging, kekacang boleh makan, tak ada masalah. Cuma kuantiti tu kena dikurangkan lah berbanding kamu makan sayur, buah-buahan. Sayur buah tu kena lebih lah kan. Okey. Yang produk tenusu pun berada dalam dia punya tangga yang sama dengan ikan ayam kan. Yang terakhir atas, lemak, minyak, gula dan garam. Yang ini kita kena kurangkan. Okey, ini adalah saranan daripada orang yang pakar, okey, orang Kementerian Kesihatan. Memang dia tahulah kenapa kita kena kurangkan, kenapa kita kena lebihkan makan ini, makan itu kena kurangkan. Ada sebab. Jadi kita kena ikut kan. Jangan kita kata suka hatilah kita yang beli kan. Mak saya yang beli. Saya nak makan hari-hari nak makan ayam KFC je. Tak nak makan sayur, tak nak makan buah, tak nak makan lah nasi ke, tak nak. Tak boleh kan. Kita kenalah ikut kepada pemakanan yang seimbang. Bila kita ikut makanan yang seimbang, insya-Allah kita pun akan sihat dan cergas. Bila kita sihat, kita cergas lah, betul tak? Okey, tadi kan cikgu cakap 3, yang ni yang terakhir. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup ni cikgu rasa semua suka tidur kan. Anak sekarang ni kita kat rumah kan. Tidur tak boleh lah macam tu. Tidur yang cukup bermaksud bukannya tidur yang berlebihan. Tidur pun tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tapi kena cukup. Okey. Kita tengok tu carta tu. Waktu tidur yang cukup mengikut peringkat umur. Dah saran kan dah. Bayi baru lahir tu lain lah, memang banyak lah waktu tidur dia kan sebab dia baby lagi. Kemudian dia besar sikit 3 bulan hingga 3 tahun, dia kena tidur 12 hingga 14 jam. Kanak-kanak atau budak-budak 11 hingga 13 jam. Budak sekolah yang sekolah rendah tu kan 5 hingga 10 tahun tu 10 jam hingga 11 jam. Peringkat kamu yang kat sini ni untuk sekolah, sebab kita sekolah menengah 10 hingga 17 tahun kan. Kamu berada peringkat remaja, disarankan kamu tidur sehari 8 hingga 9 jam. Okey, seterusnya kalau dewasa tu kena lebih 17 jam. Okey. Dah lebih 7 jam, lebih 17 jam pula Cikgu salah cakap, sorry Okey, maksudnya kat sini ni cikgu nak selit sekali nasihat. Janganlah, cikgu tahu mungkin sebabkan sekarang ni tak ada ke sekolah kan, duduk rumah kan. Ada parent yang mengadu kata cikgu, anak saya tak nak tidur malam. Dia main game. Mainlah game sekarang ni, apa-apa nama pergi cikgu pun tak pastilah, PUBG ke apa ke. Dah main game, besok pagi tu bila cikgu punya tugasan tak dapat nak buat. Kadang-kadang dia buat tapi dia hantar dah lambat, tapi tak apa masih buat. Jadi janganlah macam tu, ikutlah ya. Tidur tu jangan tidur lewat, jangan tidur tu terlalu banyak, jangan tidur tu terlalu kurang. Kita tengok tu. Tidur yang cukup dapat memastikan kawan-kawan kekal sihat. Ketika tidur, otak dan badan akan mendapat rehat. Apabila bangun dari tidur, kawan-kawan akan berasa lebih segar dan cergas. Betul lah tu. Masa kita tidur ni, waktu tu lah kita berehat. Kita tak payah fikir apa-apa. Kita rehatkan mata, rehatkan semua tubuh badan kita. Kita berada dalam keadaan yang begitu tenang. Okay? Jadi, tidurlah mengikut waktu yang cukup, mengikut masa yang cukup dan waktu yang betul. Okey, cikgu selitkan sedikit. Waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Okey, ada 5. Yang pertama, tidur selepas makan. Dah makan. Tadi kan cikgu terang makanan seimbang. Cikgu dah makan seimbang dah, cikgu terus tidur. Tak boleh. Sebab apa? Kita pun tahu bila makan perut kita kenyang, bila kita terus tidur itu tak baik untuk kesihatan kita. Makanan tak hadam lagi, kita dah tidur. Okey, tak boleh. Seterusnya, tidur sepanjang hari pun tak boleh ya. Letih lah cikgu, saya penat, saya nak tidur, ngantuk sangat mata ni, saya tak boleh nak buka mata ni. Tidur je lah, tak ada buat apa, tidur je. Bangun pun makan tu tidur balik, tak boleh. Tak bagus Rasulullah sendiri pun memang melarang. Kita tak boleh buat apa yang Rasulullah dah larang kan. Nombor 3, tidur selepas solat subuh dan awal pagi. Lepas subuh kan dah bangun pukul 6, 6.30 dah bangun, dah elok dah bangun, dah solat subuh dah elok dah, tidur balik. Penatlah cikgu, malam tadi saya tu lambat main game, nak tidur balik. Sebenarnya benda tu perkara yang tak disukai oleh Rasulullah, yang dilaranglah oleh dia. Nombor 4, tidur pada waktu asar. Ini memang tak boleh, tak elok sebenarnya. Kalau kamu try lah, kamu tidur waktu petang, bila kamu bangun tu nak maghrib tu, mesti kamu rasa macam
macam tak seronok. Macam cubalah try pula, cikgu suruh kamu try pula kan. Tak adalah, maksudnya benda tu tak dilarang oleh Rasulullah adalah bersebab. Memang betul tidur lepas asar tu, sebenarnya waktu asar lepas asar tu kamu pergilah keluar main kan, beriadah, keluarkan peluh, itu yang sepatutnya, bukan kamu pergi tidur tak sepatutnya. Nombor 5, tidur sebelum solat isyak. Okey, ni memang tak boleh lah, sebab dikuatiri bila dah tidur tapi tak solat isyak lagi, jawapannya tak bangun untuk solat isyak kan, teruslah lajak sampai ke pagi. Jadi apa pun kamu kena solat dulu baru kamu tidur. Okey, seterusnya anak-anak, ni cikgu buat tambahan, cara Rasulullah menjaga kesihatan diri. Alright, sebab kita ni orang yang beragama Islam, jadi kita kena ikut apa yang Rasulullah buat, kita kena ikut. Okey, yang pertama, bangun sebelum subuh. Ini benda yang agak sukar untuk ramai orang lakukan kan. Jadi kita cuba bangun sebelum subuh kan. Kita yang menunggu subuh, bukan kita bangun tu dah subuh atau dah hujung-hujung waktu subuh. Okey, seterusnya, aktif menjaga kebersihannya. Rasulullah sendiri pun aktif menjaga kebersihan diri. Dia tidak, walaupun Rasulullah sibuk berdakwah, berperang waktu dulu, dia tetap menitik beratkan tentang kebersihan diri. Sebab apa? Kebersihan diri berkait rapat dengan kesihatan diri. Kalau diri tak bersih, tak jaga, akan menjejaskan kesihatan diri. Bila kesihatan kita dah terjejas, macam mana kita nak hidup cergas? Betul tak? Okey, seterusnya, tidak pernah makan berlebihan. Bagusnya orang yang tak makan berlebihan ni. Contoh, kita masak sedapnya, ya Allah cikgu, saya suka sangat ayam goreng yang mak saya masak. Jadi saya makanlah banyak cikgu, sebab saya suka. Sebenarnya benda tu bukan apa. Bila kita makan banyak sangat, kita akan jadi apa? Kita akan jadi kenyang. Perut kita sendiri akan jadi terik kan. Bila kita kenyang, kita akan mengantuk, kita akan malas. Sebab itulah Rasulullah tak pernah makan berlebihan. Gemar berjalan kaki. Yang ini pun bagus juga. Berjalan kaki ni bukan apa, selain kita dapat tengok sekeliling ni, kita juga dapat mengeluarkan peluh kan, menggerakkan otot-otot badan kita. Sebab itulah Rasulullah gemar berjalan kaki. Tapi untuk kita sekarang ni, kita berada dalam keadaan yang berjaga-jaga, cikgu sarankan janganlah anak-anak murid cikgu merayau tempat yang tak sepatutnya. Lebih baik duduk kat rumah, sebab itu lebih selamat untuk kamu lah. Seterusnya, Rasulullah jenis yang tidak pemarah. Tu cara Rasulullah SAW menjaga kesihatan diri. Bila kita marah, kita rasa satu benda yang negatif. Benda yang negatif ada dalam diri kita. Marah kan. Jadi semua pun kita rasa macam tak betul. Semua kan macam bila kita marah, tahu kan, bila kita marah tu darah kita pun semua dalam keadaan yang tekanan darah kita pun tinggi kan, kalau kita marah tu kan. Bila marah tu darah kita dah naik tu tak sesuai lah, maksudnya akan menjejaskan kesihatan lah kan. Seterusnya, optimis dan tidak putus asa. Okey, untuk anak-anak murid cikgu, jangan berputus asa, tak dapat ke sekolah, tak dapat jumpa kawan, tak dapat belajar kat sekolah, putus asa lah, tak nak lah buat tugasan cikgu. Tak nak macam tu. Kamu kena pandang benda tu dari pandangan sudut yang positif. Okey, kita pun tak minta jadi macam ni, tapi kita kena ambil benda tu satu benda yang baik. Jadi kamu jangan cepat putus asa. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti dan bersekolah sama-sama, belajar kat sekolah kan. Seronok. Tidak iri hati. Ini penting lah. Kalau kat sekolah cikgu selalu cakap jangan dengki, jangan iri hati dengan kawan. Contoh, kawan tu bawa contohlah color pensel yang mak dia beli banyak, panjang kan. Kamu iri hati, ambil orang tu punya, sorokkan, patahkanlah. Tak boleh, tak elok perangai macam tu kan. Rasulullah tak buat macam tu, jadi kita jangan buat. Dan yang terakhir adalah pemaaf. Bila orang buat salah pada kita, kita maafkanlah dia. Walaupun kita geramnya lah, dia cakap, cik saya, cikgu, dia kata saya gini. Tapi kamu kalau nak ikut cara Rasulullah menjaga kesihatan diri, kita kena jadi orang yang bermaaf. Biasalah, kita pun kadang-kadang buat orang marah pada kita. Bila kita marah pada orang, kita kena jadilah orang yang bermaaf. Okey murid-murid, penutup kita hari ini, kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan diri supaya kita tidak mudah dijangkiti kuman. Bermaksud kat sini,
kebersihan diri. Yang 3 tadi, kita kena jaga penjagaan badan, makanan yang seimbang, tidur yang cukup. Itu semua berkait rapat dengan kesihatan diri kita. Bila kita jaga ketiga-tiga perkara yang cikgu terangkan tadi, insya-Allah kita berada dalam keadaan kesihatan yang baik, yang cergas. Okey. Cukup untuk hari ini murid-murid. Nanti cikgu akan sertakan juga link tugasan kamu untuk kamu jawab soalan ataupun kuis yang cikgu akan buat nanti. Kamu akan jawab kuis tu yang berkaitan dengan apa yang cikgu telah terangkan tadi. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu semua akan terus belajar bersama cikgu. Okey. Cukup untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki, ada waktu yang sesuai, kita akan berjumpa di sekolah nanti. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.